Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas bin Zamri, A18348, ingin membicarakan tentang peranan dakwah Sultan Abdul Hamid II dan kesannya di Malaysia. Sebagai pendahuluan, apakah itu manhaj dakwah? Manhaj dakwah meliputi permasalahan perancangan dan organisasi serta pengurusan organisasi yang berkaitan dengan gerak kerja modus operandi dakwah berdasarkan manhaj yang sah di sisi syarak. Peranan Sultan Abdul Hamid II sebagai seorang yang berkuasa dan mempunyai dinasti yang tersendiri telah memperkenalkan satu polisi pan-Islamism sebagai satu manhaj dakwah yang bersifat global. Sedikit latar belakang Sultan Abdul Hamid II. Nama baginda Sultan Abdul Hamid bin Sultan Abdul Majid bin Sultan Mahmud II. Baginda merupakan Sultan ke-34 daripada dinasti Uthmaniyah dan ditabalkan pada tahun 1876 Masihi. Konsep Pan-Islamism merupakan sebuah gagasan kesatuan yang dicetuskan dalam menyemarakkan perpaduan Islam, dalam konteks Arabnya Ukhuwah Islamiyah. Agama Islam dianuti oleh bermacam bangsa, pelbagai latar belakang, budaya dan bahasa dari seantero dunia. Ia mula dihebahkan pada pertengahan abad ke-19 Masihi sehingga awal abad ke-20 Masihi bagi memperhangatkan lagi aura penyatuan ummah. Pan-Islamism sebagai manhaj dakwah. Polisi ini dihubungkan dan dikaitkan dengan faktor lahiriah sebagai sebuah manhaj yang menuruti syarak. Sultan Abdul Hamid berjuang dan mempelopori pan-Islamism sebagai tanda baginda meyakini bahawa Islam adalah agama kekuatan pada setiap keadaan, masa dan tempat. Islam adalah agama paling sempurna dan paling kuat. Dan Islam itu sendiri adalah asas kepada pembinaan politik dan kemasyarakatan bagi sesebuah negara ataupun sesebuah hubungan. Dan ini telah pun menjadikan sebagai asas kepada kemunculan idea pan-Islamism yang dibawakan oleh baginda sendiri. Baginda berusaha menghidupkan dan membangkitkan keagungan Khilafah Islamiyah dan mengembalikan kehebatannya di dunia Islam dan dunia antarabangsa. Kemudian baginda berpendapat bahawa kekuatan yang akan menjadikan identiti dan personaliti berdiri di atas kaki sendiri ialah Islam, bukannya bergantung dengan anasir-anasir luar, iaitu para penjajah. Umat Islam adalah umat yang kuat dengan syarat mewajibkan diri setiap Muslim itu ikhlas terhadap agama yang agung ini. Apa yang ikhlas dalam segi apa? Iaitu ikhlas dalam mengislahkan rohani terlebih dahulu, kemudian barulah diikuti dengan mengislahkan jasadi dan seterusnya berjuang menentang para imperialism dan kolonialism barat. Dan natijahnya adalah memang penyatu ummah ini ataupun pan-Islamism ini adalah untuk mencabar politik, ideologi dan imperialism barat. Sebagai wasilah pan-Islamism dan faktor lahiriah tersebut, Sultan Abdul Hamid II melaksanakan polisi ini dengan seluruh keupayaan baginda. Baginda menyeru pendakwah yang terdiri daripada pelbagai warga negara Islam. Mereka tergolong daripada kalangan ulama, tokoh pendakwah dan politik terkemuka, termasuk juga mereka yang mampu mengembara ke seluruh dunia Islam. Sehinggalah kesan di Malaysia. Sultan Abdul Hamid merupakan seorang yang bijaksana dan pandai membina hubungan jaringan dan berdiplomasi. Polisi pan-Islamism mendapat sokongan yang begitu kuat sehingga mendapat perhatian negara-negara Islam. Dunia Islam begitu menyokong dengan polisi ini sehingga mampu membawa polisi ini tersebar luas kepada seluruh negara-negara Islam. Antara yang terkesan adalah antara yang Sultan Abdul Hamid berjaya
membina hubungan jaringan secara direct ke Kepulauan Melayu, iaitu sebelum diistilahkan negara kita ini sebagai Malaysia, di Kepulauan Melayu, Syekh ada seorang syekh yang amat terkenal dan amat pintar, iaitu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, yang merupakan diistilahkan sebagai bapa kemerdekaan Melayu. Beliau di antara perintis kepada kebangkitan jiwa-jiwa umat Islam di Kepulauan Melayu, dan beliau sendiri mempunyai pertalian darah dengan darah-darah sang pahlawan. Syekh Al-Fatani mempunyai hubungan rapat dengan Sultan Abdul Hamid II yang wujud sejak 1879 Masehi dan dengan Syarif Makkah. Sehingga kan beliau memberi sokongan terhadap polisi Pan-Islamisme dan peranan dinasti Uthmaniyah terhadap dunia Islam. Dalam dunia Islam itu sendiri, dia berperanan menyokong apa yang dibawa oleh Uthmaniyah, khususnya Sultan Abdul Hamid. Kemudian beliau dijemput Sultan ke Istanbul dan dilantik sebagai ketua jawatan kuasa percetakan dinasti Uthmaniyah. Dan atas kejayaannya, beliau mendapat dianugerahkan sebagai tokoh bahasa dan sastra Arab kerajaan Uthmaniyah dan mendapat kerakyatan Uthmaniyah. Sehingga kan beliau mempunyai beberapa orang anak murid, sehingga kan mempunyai hubungan dengan tokoh ulama dan umara, iaitu Sultan Zainal Abidin III dan Tok Kupaloh. Dan mereka ini adalah yang memperjuangkan, yang menggerakkan tokoh-tokoh jihad menentang Barat. Kemudian Tok Kenali Haji Muhammad Yusuf Ahmad, anak murid terkenal Syekh, menubuhkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan pada 1915 Masehi. Kemudian Syekh Al-Hadi juga mempunyai hubungan dengan Syekh Al-Fatani. Kemudian Syekh Al-Fatani membawanya berjumpa dengan Syekh Muhammad Abdul dan Rashid Ridha, sehinggalah Syekh Al-Hadi menerbitkan Al-Imam, sehingga Al-Imam itu sendiri sebagai satu rujukan dalam gerakan nasionalis Melayu di tanah Melayu, yang memberi kesan yang besar kepada perkembangan pemikiran masyarakat Melayu. Itu saja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.